Tan Keng Hua, sunyi di balik sorotan. Tidak ada siapa pun menyangka bahawa wanita yang sering tampil anggun di pentas dan layar kaca itu kini menghabiskan hari-harinya dalam keheningan yang begitu asing. Tan Keng Hua, ikon seni persembahan Singapura, yang suatu ketika dahulu menjadi lambang kekuatan wanita Asia di pentas antarabangsa, kini menjalani kehidupan yang jauh dari cahaya sorotan, sunyi, sederhana, dan, menurut sesetengah yang rapat dengannya, agak menyedihkan. Tiada lagi tepukan gemuruh, tiada lagi kamera yang mengejarnya. Hanya tinggal seorang wanita berusia lebih 60 tahun yang setiap hari memulakan pagi dengan berjalan sendirian di taman kejiranan, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Nama Tan Keng Hua bukanlah asing bagi peminat seni Singapura dan rantau ini. Beliau dikenali bukan sahaja kerana wataknya dalam drama Phua Chu Kang sebagai Margaret, tetapi juga kerana kejayaannya menembusi pasaran antarabangsa, menerusi peranan dalam filem Crazy Rich Asians, satu pencapaian yang membuka mata dunia kepada bakat luar biasa dari pulau kecil ini. Namun, siapa sangka, di sebalik pencapaian demi pencapaian tersimpan kisah hidup yang penuh kesunyian dan pengorbanan. Kini, ketika ramai artis seusianya menikmati masa tua dengan keluarga dan cucu-cucu, Keng Hua memilih untuk hidup bersendirian. Rumah kecilnya di kawasan Bukit Timah kelihatan sepi, dihuni hanya oleh bayang-bayang kenangan. Tiada anak-anak yang berlari-lari, tiada pasangan yang menunggu di ruang tamu, hanya dinding putih yang membisu dan radio lama yang sesekali mengalunkan lagu-lagu Mandarin klasik dari era 70-an. Bagi mereka yang pernah bekerja bersamanya, perubahan ini dirasakan hampir mustahil. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu bertenaga, yang pernah menjadi peneraju utama festival seni negara, kini seolah-olah tenggelam dalam dunianya sendiri? Kehidupan pribadi Tan Keng Hua sentiasa dijaga rapi. Beliau jarang berkongsi hal-hal pribadi kepada media. Namun, selepas berpisah dengan pelakon Lim Yu Beng, suaminya selama lebih 2 dekad, dan selepas anak perempuannya berangkat ke luar negara untuk mengejar cita-cita sendiri, hidupnya menjadi kosong perlahan-lahan. Dalam satu temu bual jarang ditemui, beliau pernah menyatakan, "Saya tidak pernah takut kepada kesunyian, tapi saya tidak pernah bayangkan betapa sunyinya hidup bila semua orang yang saya sayang pergi." Kata-kata itu, walaupun ringkas, seperti menggambarkan seluruh isi hati seorang wanita yang memberi seluruh hidupnya kepada seni dan keluarga, dan kini mendapati dirinya tinggal sendiri. Di luar, orang masih mengenalnya. Setiap kali beliau melangkah ke pasar basah atau ke perpustakaan awam, ada yang menyapa, memuji karyanya, atau meminta bergambar. Namun di dalam hatinya, setiap senyuman yang diberikan seolah-olah berlapis. Ada kesedihan yang tidak dapat diungkapkan. Beliau pernah menulis puisi pendek dan memuat naik ke media sosial. Mereka kata cahaya itu indah, tapi tiada siapa ajar saya bagaimana menghadapi gelap setelah semua lampu padam. Ia mendapat ribuan reaksi, namun beliau tidak membalas satupun komen. Ia seperti panggilan dari ruang yang paling sunyi dalam jiwanya. Tan Keng Hua kini lebih banyak melibatkan diri dalam kerja-kerja belakang tabir, menulis skrip, memberi tunjuk ajar kepada pelakon muda, dan sesekali muncul dalam pementasan kecil. Namun, semangatnya tidak lagi seperti dahulu. Teman-teman rapat mengatakan beliau sering termenung lama sebelum bercakap, sering merenung jauh keluar jendela, seolah-olah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Ada yang percaya beliau masih merindui pentas besar, atau mungkin seseorang yang pernah berkongsi hidup dengannya. Singapura, sebuah kota yang tidak pernah tidur, terus bergerak laju tanpa menoleh ke belakang. Namun, di salah satu sudut senyap kota ini, seorang wanita yang pernah mewarnai industri hiburan dengan lakonannya yang penuh jiwa,
kini berjalan perlahan, bukan lagi diiringi lampu dan kamera, tetapi ditemani bayang-bayang masa lalu yang enggan pergi. Kisah hidup Tan Kheng Hua bukanlah sekadar cerita tentang seorang pelakon veteran. Ia adalah cerminan bagaimana dunia hiburan yang kelihatan begitu gemerlapan boleh menjadi sepi dan membingungkan bagi mereka yang terlalu lama berdiri di tengah cahaya. Di usia emasnya, beliau bukan lagi Margaret yang tegas dan lucu, bukan lagi ikon Asia dalam produksi Hollywood, tetapi hanya seorang wanita, rapuh, sunyi, dan sedang mencari makna baru dalam hidup yang perlahan-lahan berubah menjadi senja. Dan mungkin dalam setiap langkah perlahan di pagi hari, dalam setiap naskah skrip yang ditulis dalam keheningan malam, Tan Kheng Hua sedang memahat bab terakhir dalam kisah hidupnya. Bukan untuk dipersembahkan kepada khalayak, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan untuk jiwa yang pernah bersinar terang di bawah cahaya panggung. Di ruang tamu rumah kecil yang tersorok di pinggir Bukit Timah itu, masih tergantung satu lukisan cat minyak yang sudah mulai pudar. Ia menggambarkan seorang wanita duduk di tepi pentas dengan cahaya suram menyinar dari belakang. Tidak ramai tahu bahwa lukisan itu dilukis oleh Lim Yu Beng, bekas suami Tan Kheng Hua, pada tahun terakhir sebelum mereka berpisah. Dalam satu temu bual lama yang kini hampir tiada siapa ingat, Kheng Hua pernah menyebut, lukisan itu, ia seperti mencerminkan saya selepas semua tirai diturunkan. Sejak hari itu, lukisan itu tetap tergantung di tempat yang sama, tidak dipindah, tidak dibersihkan, seolah-olah menjadi tanda yang tidak akan pernah padam. Harinya bermula perlahan. Setiap pagi, selepas menyiram bunga orkid yang kian layu, Kheng Hua akan duduk di kerusi rotan usang menghadap jendela, tempat cahaya matahari menyusup perlahan antara tirai putih. Ia adalah saat yang paling jujur dalam hidupnya. Tidak ada naskah untuk dihafal. Tidak ada kamera yang perlu disenyum, hanya bunyi burung dan bunyi detik waktu yang berdetak seiring degup jantungnya. Kadang-kadang dia akan menulis, bukan untuk produksi, bukan untuk dibaca orang, tetapi untuk dirinya. Catatan-catatan pendek, puisi ganjil, dan sesekali surat-surat tidak beralamat. Saya selalu bermimpi tentang pentas, beliau menulis dalam satu catatan, tapi dalam mimpi itu, kerusi penonton semuanya kosong. Saya bercakap, saya menangis, saya menjerit, tapi tiada siapa mendengar. Di mot goch hach trong chen ha, cho mot chiek hop gon ho, hua lai kanthan. Ngoi giup viech jen, don ha joy, hitai ba Kheng Hua, ngoi lang tin truok chiech hop airat lau, hong ai dam hoi, hong ai biet bentrong chogi. Ada satu hari Kheng Hua pernah keluar lewat malam, sesuatu yang jarang dilakukannya, menuju ke sebuah bangunan lama di Armenian Street, tempat di mana beliau memulakan karier teaternya lebih 40 tahun lalu. Di sana, dalam senyap, beliau berdiri di luar bangunan itu hampir 1 jam, hanya memandang masuk ke dalam kegelapan. Seorang pekerja muda di dalam bangunan, tidak mengenalinya, sempat bertanya sama ada dia perlukan bantuan. Tan hanya menggeleng dan berkata, "Saya cuma datang mencari suara lama saya." Kata-kata itu membuat pekerja itu kebingungan, dan sebelum sempat dia berkata apa-apa lagi, wanita itu sudah pergi, seperti bayang-bayang malam. Sejak bercerai, hubungan beliau dengan anak perempuannya, Lim Xian, juga menjadi renggang. Xian kini menetap di New York, bekerja sebagai penulis skrip bebas, jauh dari bayangan ibunya. Mereka jarang berbual, dan setiap kali ada panggilan video, ia berlangsung dalam diam, masing-masing tidak tahu hendak berkata apa. Ada desas-desus mengatakan, Xian menyalahkan ibunya kerana meletakkan seni di atas keluarga, tetapi tidak pernah ada pengakuan. Dalam bilik tidur Kheng Hua, masih tergantung gambar Xian semasa kecil, berpakaian tutu merah jambu, memeluk kucing peliharaan mereka yang bernama Milo.
kucing yang mati sewaktu Xian berumur 14 tahun dan menjadi punca pertengkaran besar terakhir antara ibu dan anak. Kehidupan sosial Heng Hua juga semakin mengecil. Ramai rakan lama sudah berhijrah, bersara, atau, seperti kata beliau, melupakan pentas dan hidup baharu mereka. Beberapa rakan rapat seperti Ivan Heng atau Glenn Goei kadang-kadang cuba menghubunginya, tetapi jarang mendapat balasan. Ada yang berkata Keng Hua sudah tidak lagi mahu menjadi milik dunia, bahawa beliau kini lebih senang dalam ruangnya sendiri. Namun ada yang percaya beliau sedang menyembunyikan sesuatu, satu projek besar, satu kenangan pahit, atau barangkali sebuah penyakit yang tidak mahu dikongsi. Beberapa pengarah teater pernah menceritakan bahawa Keng Hua menolak tawaran untuk kembali ke pentas besar, walaupun dibayar lumayan. Dia hanya mahu menjadi penonton sekarang, kata seorang. Tapi yang pelik, setiap kali ada pementasan di Esplanade, akan ada seorang wanita bertopi lebar duduk di barisan terakhir, mencatat sesuatu di buku kecil. Tiada siapa pasti, tetapi ramai yang yakin itu adalah dia. Dan dalam dunia teater Singapura, tidak sedikit orang masih berharap Tan Keng Hua akan kembali sekali terakhir untuk sebuah peranan, sebuah monolog, sebuah perpisahan dengan pentas yang membesarkannya. Namun, mungkin beliau tidak mahu perpisahan itu. Mungkin beliau sudah mengucapkannya dalam senyap, lewat setiap naskah yang tidak diterbitkan, setiap surat yang tidak diposkan, dan setiap langkah perlahan di waktu senja. Ada misteri yang belum terjawab, dan mungkin tidak akan pernah terjawab, tentang isi dalam kotak kayu itu. Tentang malam beliau menangis di tepi pentas lama, atau tentang seseorang yang mungkin masih menunggu di seberang lautan. Membaca naskah-naskah ibu yang tidak pernah dikirim. Dan di Singapura yang terus bergerak, di antara deru kereta dan lampu neon, ada satu jendela tua yang setiap senja masih terbuka. Tempat seorang wanita bernama Tan Keng Hua duduk sendirian, menatap masa lalu yang enggan pergi. Dan menunggu, mungkin sebuah alasan terakhir untuk berdiri sekali lagi di pentas yang pernah menjadi hidupnya. Di rumah kecil yang diselubungi bau kertas lama dan bunyi kipas siling berderit perlahan, Tan Keng Hua melangkah seperti biasa. Pelan, berhati-hati, seperti setiap gerakan disusun dalam koreografi yang hanya difahami oleh dirinya sendiri. Setiap ruang rumah itu memegang satu serpihan sejarah yang tidak dipamerkan, tetapi dirasai. Di atas rak buku kayu, masih terselit skrip-skrip lama yang telah menguning. Ada yang bertanda tangan, ada yang koyak di tepi, dan satu naskah yang dilingkari dengan pensil merah. Emily of Emerald Hill. Itu adalah peranan yang mengubah hidupnya, dan juga peranan yang, menurut rakan-rakannya, mengubah dirinya selamanya. Di dapur, cawan teh celadon retak kecil di sisi kanan. Retakan yang sama tidak dibaiki selama lebih 20 tahun. Cawan itu dahulu milik ibunya. Setiap pagi, Keng Hua akan menuang teh o ke dalamnya. Seolah-olah dengan setiap hirupan, dia sedang menahan masa agar tidak menghakis dirinya lebih cepat. Terdapat ritual dalam kesederhanaan itu, ketenangan yang tidak tenang. Ia memberi gambaran betapa kehidupannya adalah satu gabungan antara ketepatan seorang pelakon dan kekosongan seorang manusia yang pernah kehilangan banyak, namun tidak pernah bercakap mengenainya. Setiap hari Rabu, beliau akan ke Perpustakaan Negara, bukan untuk membaca, tetapi untuk melihat. Melihat generasi muda menulis, berbincang, tertawa. Kadang-kadang beliau menulis nota kecil dan menyelitkannya ke dalam buku-buku rawak. Teruskan menulis, dunia perlukan suara kamu, atau jangan takut dengan sunyi. Ia mengajar kamu mendengar. Tiada siapa tahu dari mana nota itu datang, tapi ada pelajar yang menyimpannya, percaya ia dari seorang penjaga senyap yang mengawasi mereka.
Mereka tidak tahu bahawa wanita yang sama itulah dahulu pernah berdiri di pentas Stratford bersama pelakon dari Royal Shakespeare Company dan kini hanya duduk di sudut belakang perpustakaan dengan topi dan kaca mata hitam. Dalam senyap itu terdapat pergolakan batin. Terdapat dinding yang dipenuhi nota-nota kuning kecil, catatan dari mimpi. Saya bermimpi seorang lelaki membawa saya ke panggung lama. Kami duduk di kerusi kosong. Dia pegang tangan saya, tapi wajahnya kabur. Tertulis pada salah satu nota. Nota lain berbunyi, "Saya melihat diri saya berdiri di tepi sungai. Dalam sungai itu, naskah-naskah terapung. Saya tidak menyelamatkan satu pun." Catatan-catatan itu bukan sekadar mimpi, tetapi serpihan rasa bersalah, penyesalan, dan kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ada seorang lelaki yang pernah datang beberapa kali ke rumahnya. Lelaki pertengahan umur, berpakaian kemas, kelihatan resah setiap kali berdiri di depan pintu. Dia tidak pernah masuk. Mereka hanya bercakap 5-10 menit. Nama lelaki itu tidak pernah disebut dan Heng Hua tidak pernah menjelaskan hubungan mereka. Tetapi selepas setiap kunjungan, beliau akan mengunci diri di bilik selama berjam-jam. Ada spekulasi, adakah itu anak kandung yang tidak pernah didedahkan? Seorang pelajar lama yang menjadi lebih dari sekadar pelajar? Atau suami rahsia yang tidak pernah diketahui umum? Jawapannya tidak pernah muncul, dan Heng Hua sendiri, apabila ditanya, hanya berkata, sesetengah hubungan lebih kuat bila tidak dinamakan. Satu hari, beliau menerima surat berwarna krim ditulis tangan dengan ink hitam. Surat itu tiada alamat pengirim. Beliau membacanya sekali, lalu membakar surat itu di sinki dapur. Sejak hari itu, beliau tidak lagi menulis di dinding, tidak ke perpustakaan, tidak lagi menjawab panggilan dari teater, hanya berjalan-jalan setiap petang ke Taman Botanic Gardens dan duduk di bangku yang sama selama hampir 2 jam. Di situ, beliau menatap air pancut, kadang-kadang bercakap perlahan, seolah-olah ada seseorang duduk di sebelah. Ada yang pernah merakam diam-diam dan mendengar beliau berkata, "Saya minta maaf kerana memilih cahaya, tapi saya tidak tahu cahaya juga boleh membakar." Apa yang sebenarnya berlaku antara beliau dan anaknya? Siapa lelaki misteri di depan pintu? Dan surat yang dibakar itu membawa rahsia apa? Semua ini membentuk simpul yang tidak terlerai, tetapi tidak mengganggu beliau untuk terus hidup. Hidupnya kini adalah satu lakonan yang tidak dipentaskan, tetapi setiap gerak dan diamnya syarat makna. Bagi yang cukup peka, mereka akan sedar bahawa Tan Heng Hua tidak pernah benar-benar pergi dari dunia teater. Dia hanya menukar pentasnya. Dari tempat yang bersorak menjadi tempat yang senyap, dari pentas kayu menjadi pentas kehidupan. Dan disinilah dia kini, masih memegang watak. Watak yang hanya dia sendiri yang tahu bagaimana ia akan berakhir. Malam itu hujan turun perlahan di luar jendela, seperti bisikan masa lalu yang cuba mengetuk kembali. Tan Heng Hua duduk di sofa usang, diselimuti kain batik peninggalan ibunya, memegang sehelai gambar lama yang warnanya sudah mulai pudar. Dalam gambar itu, dia berdiri di tengah 3 orang lelaki, 2 daripadanya adalah rakan pelakon dari kumpulan teater lama, dan seorang lagi, wajahnya agak kabur, dikerutkan masa atau mungkin disengajakan oleh waktu. Matanya melekat pada sosok itu lama sekali, seperti cuba mengingat satu nama yang enggan datang ke bibir. Dan tiba-tiba, bau itu kembali, bau kayu pentas, bau solekan lama yang tercampur dengan peluh dan cahaya panas lampu sorot. Ia menghanyutkan beliau kembali ke tahun 1991, malam pembukaan pementasan Betrayal oleh Harold Pinter di Victoria Theatre. Malam itu dia melangkah ke pentas dengan degupan jantung seperti jenderang perang.
Ia adalah pementasan pertama selepas beliau kehilangan kandungannya yang kedua. Penonton tidak tahu. Tiada sesiapa dalam produksi itu tahu, kecuali seorang lelaki itu. Seorang pelakon muda dari London, yang kemudian menjadi rakan latihan lakonannya, dan sesuatu lebih dari itu. Pada malam pembukaan, dia berdiri di belakang tabir, menggetarkan skrip yang sudah lama dihafal. Lelaki itu datang, menyentuh bahunya tanpa berkata apa-apa. Tapi sentuhan itu, hangat, tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek, membuatkan Keng Hua menangis untuk pertama kali sejak kehilangan itu. "Jangan risau, pentas akan mengobati kamu," katanya sebelum melangkah keluar ke cahaya. Tetapi pentas tidak menyembuhkan apa-apa. Ia hanya menangguhkan luka, menunda rasa. Selepas malam itu, lelaki itu pulang ke London. Tiada ucapan selamat tinggal, tiada surat. Yang tinggal hanyalah gambar itu, dan satu helaian kertas tipis dengan tulisan, "You were the storm before my calm." Tulisan itu, walau sudah lusuh, masih beliau simpan dalam kotak kayu terkunci, kotak yang tidak pernah dibuka sejak 2 dekad. Kini, setiap kali ada langkah lelaki di luar pintu rumahnya, Keng Hua akan menahan nafas sejenak. Adakah itu dia? Atau sekadar ilusi dari hati yang belum pernah berdamai? Tiada jawaban. Dan mungkin itu yang membuat hidupnya terus bergerak. Tidak selesai, tidak berakhir, hanya berdetik perlahan antara harapan dan kenyataan. Hari-hari berikutnya, Keng Hua mula menulis semula. Kali ini bukan puisi pendek, tetapi seolah-olah naskah. Ia bermula dengan seorang wanita tua yang kehilangan suaranya. Setiap babak diisi dengan monolog batin, ketakutan, kemarahan, dan rindu yang tak bernama. Tapi anehnya, watak lelaki dalam cerita itu tidak pernah muncul sepenuhnya. Hanya disebut sebagai dia. Setiap kali Keng Hua cuba memberi wajah atau nama, tangannya berhenti. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalang. Rasa bersalah? Atau sesuatu yang lebih gelap? Sebuah rahasia yang hanya beliau dan lelaki itu tahu? Dalam satu babak yang ditulisnya, wanita tua itu berdiri di stesen MRT Tan Kah Ki, menatap tren yang lalu tanpa menaiki satu pun. Dalam nota kaki, Keng Hua menulis, "Kadang-kadang, kita tunggu sesuatu yang kita sendiri tahu tak akan datang hanya kerana kita tak sanggup hadapi dunia tanpanya." Kalimat itu, meski ditulis sebagai fiksi, terasa terlalu benar, terlalu dekat. Dan sewaktu beliau sedang menyusun helaian-helaian skrip itu di atas meja, telefon rumah yang jarang berbunyi tiba-tiba berdering. Nada dering lama, klasik, dan mengganggu. Tangannya terhenti. Dia memandang ke arah telepon, seperti melihat sesuatu yang sepatutnya sudah lama hilang. Deringan berlanjutan, 5 kali, 6 kali. Akhirnya, dia bangun dan mengangkat gagang. Tiada suara di hujung talian, hanya nafas. Perlahan, berat, seolah-olah seseorang sedang bergelut untuk berbicara. Keng Hua tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengar. Dan tiba-tiba, suara itu muncul, serak, dalam, hampir tidak dikenali. "Kamu masih simpan kotak itu?" Gagang telepon terlepas dari tangannya. Bunyi jatuhnya tidak sekuat degupan jantungnya. Suara itu, hanya dia yang tahu siapa pemiliknya. Tapi bagaimana? Dari mana? Dan kenapa sekarang? Malam itu, Keng Hua tidak tidur. Dia duduk menghadap kotak kayu itu, jari-jarinya menyentuh permukaan yang sudah mula merekah. Tapi dia tidak membukanya. Tidak malam itu. Mungkin belum masa. Atau mungkin dia takut. Bukan pada apa yang ada di dalamnya, tetapi pada apa yang akan terbongkar jika dibuka. Dan di luar jendela, hujan masih turun, perlahan, seperti rahasia yang enggan reda. Langit di luar mulai cerah, tidak dengan cahaya terang, tetapi dengan rona kelabu yang menggambarkan fajar yang ragu-ragu,
Seperti dunia belum benar-benar siap untuk membuka hari baru. Di dalam rumah yang tidak pernah benar-benar tidur, Tan Keng Hua masih duduk di kerusi rotannya, berbalut selimut batik, tubuhnya condong sedikit ke depan. Di hadapannya, kotak kayu yang masih tertutup itu kini bukan sekadar sebuah objek. Ia seakan makhluk hidup, bernafas perlahan, mengandung sesuatu yang tidak boleh dinamakan, tidak boleh dilupakan, dan mungkin tidak boleh dimaafkan. Jarinya menyentuh kunci kecil yang digantung pada seutas rantai perak. Rantai yang dahulu pernah menjadi hadiah dari seseorang. Seseorang yang wajahnya samar, tetapi suara itu masih bergema dalam pikirannya sejak malam tadi. Suara yang membuka kembali segala kemungkinan. Mungkin ia hanya permainan pikiran. Mungkin ia mimpi. Tapi, jika ia mimpi, kenapa rasa gelisah itu masih begitu nyata? Di atas meja, helaian-helaian skrip masih berselerak, berangin, dan belum dijilid. Beberapa halaman sudah mulai koyak di tepi, penuh dengan coretan silang, panah, dan nota yang sukar dibaca. Ada satu halaman yang ditulis semula beberapa kali, babak di mana wanita tua berdiri di depan pintu rumahnya, mendengar bunyi ketukan. Tapi dalam setiap versi, pintu itu tidak pernah dibuka. Kadang-kadang ia tetap tertutup. Kadang-kadang wanita itu menjauh. Dan dalam satu versi yang ditulis dalam tulisan tangan tergesa-gesa, hanya ada satu kalimat. Apa yang akan hilang jika aku tahu kebenaran? Jam dinding berdetik, tidak berirama, seolah-olah masa itu sendiri sudah letih. Di luar, suara burung mula kedengaran samar, berselang-seli dengan suara daun-daun yang jatuh. Kehidupan terus berlaku, perlahan, sunyi, tetapi tetap bergerak. Di dalam bilik kecilnya terdapat sebuah cermin berdiri yang sudah dilitupi kain. Ia tidak pernah dibuka lagi sejak beberapa tahun lalu. Pernah satu ketika, dalam momen emosi yang tidak dijelaskan kepada sesiapa, Heng Hua menutupnya sendiri. Tidak karena takut melihat wajahnya yang tua, tetapi karena tidak mahu melihat mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Ada sesuatu tentang dirinya yang tetap tidak terungkap, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia tersembunyi di antara skrip yang tidak selesai, surat yang dibakar, dan kotak yang belum dibuka. Setiap lapisan hidupnya seolah-olah dibina dengan niat untuk tidak pernah sepenuhnya dibongkar. Mungkin itulah sebabnya dia menjadi pelakon, karena di atas pentas dia boleh menjadi sesiapa saja, kecuali dirinya sendiri. Satu angin tiba-tiba masuk melalui celahan jendela yang terbuka sedikit. Kertas-kertas di atas meja berterbangan dan satu helaian jatuh ke lantai. Terbalik. Di belakangnya tertulis satu baris ayat dengan tulisan tangan yang halus. Kadang-kadang, tidak semua cerita perlu diberitahu. Ada yang cukup sekadar dirasai. Tan Heng Hua membongkok perlahan untuk mengambil helaian itu. Dia membacanya berulang kali, seolah-olah cuba mencari petunjuk yang tidak ada. Kemudian, dia meletakkannya kembali di atas meja, kali ini dengan bahagian tulisan itu menghadap ke atas, terbuka, terdedah, seperti luka yang belum sembuh, tetapi juga tidak mahu ditutup. Dia menoleh ke arah kota. Masih diam, masih menunggu. Atau mungkin, kota itu sebenarnya tidak menyimpan apa-apa. Mungkin rahasia sebenar tidak pernah berada di dalamnya, tetapi di antara momen-momen yang tidak diucapkan, di dalam mata yang pernah menangis, tetapi tidak pernah dijelaskan. Cahaya matahari mula masuk sedikit demi sedikit ke dalam rumah, tidak hangat, hanya cukup untuk mengingatkan bahwa hari telah bermula. Dan di tengah semua itu, antara helaian skrip, cawan teh yang sudah sejuk, kotak kayu yang belum dibuka, dan suara lelaki dalam telepon, Tan Heng Hua hanya duduk, tidak bergerak, tidak membuat keputusan, dan entah mengapa, saat itu terasa seperti satu babak terakhir, atau mungkin hanya permulaan bagi sebuah cerita yang tak pernah dimulakan.